Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya hormati saudara pengacara majlis yang saya hormati, barisan kepimpinan Pakatan Harapan peringkat negeri Perak dan juga di peringkat nasional, yang berhormat saudara Komeng, yang berhormat saudara Tuan Haji Asmuni Awi, Datuk Asmuni bersama dengan kita, dan juga kepimpinan teman-teman dalam Keadilan Rakyat dan juga semua pimpinan Pakatan Harapan yang hadir pada malam ini. Pertamanya saya ucap tahniah kepada semua warga, terutamanya di negeri Perak ini, di atas kesungguhan untuk kita hadir sama-sama dalam program dianjurkan oleh Pakatan Harapan di atas nama Perak Bangkit ini. Hari itu di beberapa hari yang lalu, minggu lepas, kita di Melaka, iaitu Melaka Bangkit, dan alhamdulillah saya lihat kita ini sudah hampir 2 tahun kita duduk dalam rumah. Jadi alhamdulillah bila kita dapat hadir dalam program-program yang lebih terbuka, maka kita boleh melihat bahawa rakyat akhirnya mempunyai kesedaran dalam konteks demokrasi dalam negara kita, kerana kita tahu apa yang berlaku dalam negara kita hari ini. Isu paling besar dalam negara kita pada hari ini adalah persoalan yang melibatkan kehidupan kita. Sama ada persoalan melibatkan ekonomi, pendidikan rakyat itu sendiri. Sebab itu hari ini bila kita hadir dalam himpunan-himpunan ini, maka kesedaran demokrasi kita memang semakin hari semakin memuncak. Terutamanya bila kita lihat UMNO, terutamanya bila UMNO bersungguh-sungguh mahu mengadakan pilihan raya dalam keadaan musim hujan ini. Dan kita tahu bahawa daripada utara, saya semalam di Pulau Pinang, pagi tadi ada di Perak ini juga. Dan kalau kita lihat bahawa kita berada dalam suasana cuaca yang boleh kita katakan musim hujan, tapi UMNO Barisan Nasional memang dia mahu pilihan raya dalam keadaan hujan ini bukan kerana apa? Kerana dia lihat di Melaka itu, kalau pilihan raya ini rakyat sukar keluar mengundi, maka dengan peratus pengundi yang rendah, maka UMNO boleh menguruskan pengundi-pengundi Tegal mereka di luar bandar itu. Ini membolehkan mereka menguasai kemenangan di Dewan-Dewan Undangan Negeri. Sebab itu saya selalu sebut, termasuk dalam Dewan Undangan Negeri, walaupun pilihan raya di Melaka itu UMNO Barisan Nasional menguasai 38% sokongan rakyat, Pakatan Harapan menguasai 35% sokongan rakyat, Perikatan Nasional mendapat 24%. Walaupun 62% majoriti rakyat menolak Barisan Nasional, tetapi Barisan Nasional boleh menguasai 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan. Walaupun 62% rakyat menolak. Kerana apa? Kerana Barisan Nasional itu, pertama, strateginya adalah pastikan bahawa keluar mengundi ini rendah. Yang kedua, strateginya untuk pastikan bahawa parti-parti dalam negara kita ini, terutamanya kekuatan Pakatan Harapan itu, mesti dipecahkan agar walaupun dia tidak mendapat majoriti, tetapi dia kekal mendapat kemenangan. Saya dalam setiap penerangan saya ada 2 perkara saja saya bawa. Kita tahu bahawa dalam Pakatan Harapan ini, terutamanya kalau kita lihat PAS, dia punya modal mudah saja. Modal dia adalah DAP. Kerana dalam pakatan ini ada DAP, mesti tolak Pakatan Harapan ini. Seolah-olah Pakatan Harapan ini adalah ancaman kepada agama itu. Ini modal dia bawa. Tuan-tuan, PAS ini dia tak lawan DAP dalam pilihan raya. Yang dia lawan UMNO Barisan Nasional. Tapi yang dia serang hari-hari adalah DAP. Kenapa? Kerana dia tahu dalam Pakatan Harapan ini, kekuatan antara tunjang kekuatan Pakatan Harapan adalah teman-teman kita dalam DAP ini. Ini adalah kekuatan kita. Sebab itu kekuatan Pakatan Harapan ini ada DAP, ada PKR, ada Amanah. Ini adalah teras kekuatan kita. Kalau mereka mahu lemahkan kita, salah satu teras ini mesti dipatahkan. Cara paling mudah dia nak patahkan adalah menggunakan sentimen agama dan sentimen kaum kepada DAP. Ini mereka buat, bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. PAS bukan dia tak pernah kawan DAP. Saya pernah sebut, kami ni Amanah kawan DAP baru 7 tahun. PAS kawan dengan DAP 18 tahun.
mana lagi lama. Tapi oleh kerana walaupun pilihan raya dia serang DAP, tapi bila dia masuk pilihan raya dia lawan UMNO. Jadi menunjukkan bahawa sebenarnya ancaman kepada agama, bukan sahaja kepada agama, bukan sahaja kepada kaum, tetapi ancaman kepada negara kita hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang korup dalam negara kita. Itu ancaman paling besar kepada negara kita. Apa kata Imam Ghazali? Imam Ghazali menyebut bahawa rosak rakyat kerana pemimpin dan rosak pemimpin kerana ulama. Ini yang berlaku dalam negara kita. Rakyat yang hidup dalam kesempitan, pendidikan kita yang tertinggal, kebajikan kita yang terabai, sistem kesihatan kita yang terbiar. Kerana apa? Kerana pemimpin-pemimpin kita yang korup. Dan selalu saya ulang, politik ini penting. Kerana apa? Kerana kehidupan kita ini semuanya ditentukan oleh orang politik. Semua. Anak kita nak sekolah, orang politik yang tentukan baju apa, color apa dia nak pakai. Semua orang politik yang tentukan. Beras yang kita makan 5% hancur ke, 10% hancur ke, 15% hancur ke, orang politik yang tentukan. Beras mana yang kita nak makan oleh rakyat. Kehidupan kita, kerja kita masuk kerja pukul 8 pagi, balik 5 petang, kerja 5 hari seminggu. Itu semua orang politik yang tentukan dasar-dasar itu. Sebab itu kehidupan kita sebenarnya semua terkait dengan kehidupan orang politik. Dan kalau rakyat terabai, rakyat miskin, kebajikannya tidak dijaga, ini adalah kerana kegagalan politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang selama ini puluhan tahun memimpin negara kita. Sebab itu mereka akan terangkan kepada orang Melayu, kononnya agama ini terancam, kononnya Pakatan Harapan ini kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tak beriman. Ini adalah semua adalah persepsi yang mahu dibina kepada kita. Sedangkan asas-asas agama itu sudah menunjukkan bahawa rakyat rosak kerana pemimpin-pemimpin yang rosak dalam negara kita. Ini yang dibawa oleh Pakatan Harapan. Prinsip yang sama dipegang oleh amanah, dipegang oleh keadilan, dipegang oleh DAP. Ini perjuangan kita yang sebenar. Kita itu nak selamatkan negara negeri kita, kita mesti bersatu, kita mesti sepakat. Sebab itu di sebelah sana pula dia bawa apa? Dia bawa perpaduan ummah. Dia bergaduh hari-hari, bergaduh hari-hari. Seorang nak pergi Muafakat Nasional, seorang nak pergi Perikatan Nasional. Hari ini saya jumpa ada beberapa orang PAS, pemuda PAS. Saya kata, kau orang ni nak berkawan dengan PN ke nak berkawan dengan MN? Dia tepuk dahi tau, dia tepuk dahi macam tu. Maknanya mereka pun tak tahu arah mana. Perpaduan ummah itu pembohong dia. Saya beritahu tuan-tuan, rakyat Malaysia ini, marilah kita keluar daripada politik perkauman ini. Kaum ini bukan kita yang pilih. Kita lahir-lahir, saya lahir orang Melayu, saudara dengan komen dia lahir orang Cina. Dia tak pilih jadi orang Cina, dia dah lahir macam tu ya. Saya pun kalau tengok dia handsome, pun kalau lahir pun tak macam tu juga kan. Ni YB Abdullah Sani ni, dia lahir-lahir macam tu ya. Itu bukan pilihan dia. Kaum dia, kaum apa dia? Dia lahir Melayu, bukan pilihan dia. Memang dia lahir begitu. Kita lahir kaum ini bukan pilihan kita. Kita dah dilahirkan Melayu, dilahirkan Cina, dilahirkan India, dilahirkan Kadazan, dilahirkan dusun. Kenapa kita harus dipecahkan di atas nama kaum ini? Sebab itu asas kita, seperti mana kata Saidina Ali, dia sebut kita kalau saudara se-Islam, kalau kita sesama Islam, kita adalah saudara seagama. Tapi kalau kita sesama manusia, adalah kita saudara seinsan. Sepatutnya politik yang kita bawa, yang kita lawan bukan kerana dia Melayu, bukan kerana dia Cina, bukan kerana dia India. Sepatutnya yang kita lawan kerana dia jahat, kerana dia pencuri, kerana dia perompak. Ini prinsip Pakatan Harapan. Ini prinsip yang nak kita bawa.
Sepatutnya perpaduan ummah itu adalah pada kita. Kitalah yang menjatuhkan umat manusia ini. Tak kira kaum, tak kira bangsa. Terasnya, nilainya adalah siapa yang berbuat baik akan kita bersama. Siapa yang melakukan kejahatan, dia mesti menanggung kejahatan itu. Ini yang harus kita lakukan, baru negara kita maju. Kalau tidak, kalau kerana Melayu, merompak pun merompaklah, hancur pun hancurlah, mencuri pun mencurilah. Di Malaysia ni saya pun peninglah. Nasib baik saya tak jadi ahli parlimen. Dah masuk penjara pun masih lagi jadi ahli parlimen. Apa nak jadilah. Seganlah kalau duduk. Nasib baik dia tak masuk parlimen. Tidak, ahli-ahli parlimen ni sebelah orang. Dah kena 12 tahun duduk dalam parlimen lagi. Apa nak jadi negara kita? Mana kita nak letak muka? Mana kedaulatan undang-undang kita? Mana masa depan kita? Sebab itu, kalau berlaku di Melaka, berlaku di Johor, itu bukan demokrasi. Saya di Melaka tu sampai beberapa minggu lepas, masih lagi disiasat kerana berkempen. Sebab masa tu tak boleh berkempen, kononnya berjumpa dengan orang, masih lagi disiasat kerana COVID-19 hari itu. Kita tak boleh keluar mengundi secara bebas. Pengundi-pengundi kita takut kerana COVID-19. Melaka, Johor tak boleh menjadi ukuran kepada demokrasi kita. Dan satu lagi saya peringatkan, ada sebahagian di kalangan masyarakat ini seolah-olah percaya ada muafakat baru, iaitu Perikatan Nasional yang boleh kalahkan Barisan Nasional. Pilihan Raya Melaka, pilihan Raya Johor sudah membuktikan bahawa Perikatan Nasional ini jauh lagi untuk mengalahkan Barisan Nasional. Yang hanya boleh mengalahkan Barisan Nasional hanyalah muafakat yang dibina oleh Pakatan Harapan ini. Sebab itu mesti satukan Pakatan Harapan ini. Tak kira kita apa kau, anutan agama kita. Yang kita lawan adalah kejahatan. Yang kita lawan adalah rompakan kepada wang negara ini. Malaysia negara kaya. Semalam pun dia dah bentang bajet. Bajet ni setiap tahun kita dengar. Yang rakyat mahu adalah menyelesaikan masalah mereka. Saya mungkin tak ambil isunya banyak dalam bajet. Saya ambil satu isu je, iaitu kesihatan. Kita boleh bentang ini 10 bilion, ini 30 bilion, ini 5 bilion. Saya pun pernah jadi ketua menteri dan bentang bajet lah. Saya beritahu dari segi kesihatan dalam negara kita ini. Dan saya pun dalam jawatan kuasa manifesto Pakatan Harapan, insya-Allah kita pun dah cadangkan. Sebenarnya dari segi kesihatan ini, antara yang rakyat nak apa? Rakyat nak kalau dia pergi klinik ataupun dia pergi hospital, dia nak cepat jumpa doktor. Itu yang rakyat mahu. Tak payah dia tunggu lama-lama. Itu yang rakyat mahu. Dan rakyat mahu dia mendapat perubatan, tak payah tunggu lama-lama. Kadang-kadang kalau kita tengok berjam-jam nak dapatkan perkhidmatan kesihatan. Itu yang rakyat mahu sebenarnya. Tak payah nak cerita bilion-bilion. Sebab itu saya harap dan kita berusaha agar Pakatan Harapan bila memimpin reformasi kesihatan ini boleh diberikan kepada rakyat. Dan itu sebenarnya yang rakyat mahu dalam sistem kehidupan kita. Sebab itu, saudara dan saudari yang dihormati sekalian, akhir sekali saya sebut kepada kita, binalah perpaduan kesatuan yang paling penting. Jangan kita putus asa. Demokrasi ini, kekuatan kita adalah kekuatan rakyat. Rakyat yang akan menentukan kepimpinan di negeri Perak ini. Perak ini memang dia lagi hebat daripada Melaka. PAS pernah merintah, dulu BN kepada PAS, lepas tu kepada Pakatan Harapan, pergi Perikatan Nasional, pergi kepada Barisan Nasional. Dan saya yakin dengan kepimpinan dan kesungguhan, insya-Allah Perak pada tangan tuan-tuan kembalikan kepada Pakatan Harapan, insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.